أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنه تريق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة رواه الحاكم. Alhamdulillah, kita masih berada dalam tajuk ingat mati dalam nasihat yang ke-11. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nahaitukum an ziyaratil qubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku pernah menegah kamu daripada menziarahi kubur. Ala fazuruha. Tetapi pada hari ini ziarahlah oleh kamu akan kubur. Fa innahu turiqul qalba, kerana dengan menziarahi kubur itu akan melembutkan hati. Wa tudmi'ul aina, akan mengalirkan air mata. Wa tudzakirul akhirata, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan mengingatkan kamu kepada akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini telah pun menganjurkan kepada umatnya untuk menziarahi kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktunya tidak tertakluk pada semata-mata pada hari raya. Olehnya manusia ataupun orang Melayu akan ziarah kubur pada hari raya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi menziarahi kubur itu ialah pada saban masa, tak kira masa. Lebih-lebih lagi waktu bila mana hati kita kerai. Bila hati kita kerai, tahu mana hati kita kerai? Bila mana kita susah nak mengalirkan air mata. Bila mana kita susah nak menangis. Bila mana seseorang itu hatinya lembut. Hati lembut itu terjemahannya ialah pada mudah dia nak menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada satu orang penyair namanya Saudara Muhammad Iqbal. Dia menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musibah yang menimpa umat ini ialah kerasnya hati. Musibah yang menimpa umat ini ialah kerasnya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya hampir-hampir
umat di akhir zaman ini susah mengalirkan air mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi susah nak menangis itu ialah tanda kita sudah pun ditimpa dengan satu musibah, iaitu kerai hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati ni jangan bagi keras, dia kena melembut. Ada orang datang mengadu, ustaz, susah nak menangis lah, dapat macam mana? Berkata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kamu tak boleh menangis, kamu tangisilah kerasnya hati kamu, kamu boleh menangis. Itu cara dia. Jadi bila mana kita tak boleh menangis, tak boleh teriak, orang Kedah kata teriak menangis, ataupun khiau. Khiau, teriak, ni orang Kedah, bahasa dia menangis lah tu. Kalau tak boleh menangis, kalau tak boleh kita nak teriak sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebab hati kita keras, kita teriak sebab hati kita keras. Kita menangis sebab hati kita keras. Kita takut waktu mana kita mati, kita dalam kekerasan hati. Kita nak bila mana kita, Allah panggil kita, kita ketika itu hati kita lembut. Sebab tu dia antara orang yang alamatnya dia mati syahid bila mana umurnya berakhir, ataupun sebelum daripada dia tutup mata dia, air mata dia mengalir. Maksudnya dia menangis ketika dia mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni perasaan yang kita semua tak tahu nak cerita macam mana perasaan nak balik jumpa Tuhan. Di sana ada satu ulama bernama Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala anhu, orang tanya Rasulullah Sayyidina Muhammad, apa perasaan ataupun bagaimana perasaan seseorang yang nak balik jumpa dengan Allah? Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, nak tahu macam mana seseorang itu nak balik jumpa Tuhan, ialah seumpama seperti seseorang yang keluar bermusafir jauh, dan bagaimana perasaannya sesaat nak balik jumpa dengan keluarga dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, contoh macam ni lah. Orang tua-tua, dia pergi duduk rumah anak di Kuala Lumpur. Bila pergi duduk rumah anak ni, duduk sana ni, walaupun rumahnya mewah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelengkapan rumah cukup, rumah tu istana sekalipun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi dia teringat ada rumah dia. Dia mesti teringat rumah, walaupun rumah dia tak macam rumah anak dia. Rumahnya biasa-biasa saja, rumahnya buruk je kadang-kadang, tapi dia teringat rumah. Macam itulah kita kena ingat pada mati. Sebab mati ini ialah saat pertemuan kita dengan Tuhan. Banyak orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila teringat ke kampung halaman yang sebenar, iaitu akhirat sana, jadi hatinya langsung jadi lembut. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila sebut dua akhirat, bila sebut dua akhirat, dunia. Dunia ni dia negara apa? Dia negeri apa? Dunia ni dia negeri duka cita. Akhirat negeri suka cita. Dunia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, negeri yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang disebut negeri yang tak seronok bagi orang-orang beriman. Maka sebab itu Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ialah penjara orang-orang beriman. Dalam penjara macam mana duk? Seronok tak seronok? Tak seronok. Walaupun orang bagi makan free dalam penjara, Sallallahu Alaihi Muhammad, no? Tak keluar duit pun masuk penjara, tapi tak seronok dalam penjara. Pasal apa? Sebab dunia ni tak bebas. Bebas yang sebenar-benar bebas ialah lepas kita mati.
Sebab di sana perkampungan kita kekal abadi. Kalau kita beramal amal yang soleh di dunia ni, kita masuk dalam kubur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika itu, rupa-rupanya kita duduk di tempat yang lebih baik daripada dunia ni. Banyak orang yang bila mana sebut mati takut. Sebab dia tak tahu negeri tu macam mana. Alam yang nak balik tu macam mana. Kalau dia tahu alam nak balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia teringin nak balik. Sebab itu Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu sering kali kalau jumpa dengan orang yang soleh-soleh, selalu permintaannya ialah doakan aku mati. Pelik kan? Kita jumpa orang, kita kata apa? Doa no, minta umur panjang, minta umur panjang. Kita minta orang tolong doa balon no, bagi umur panjang. Tapi dia minta untuk doakan aku mati. Sebab apa? Sebab dia tersangat rindu kepada kampung halaman yang kekal abadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana kita bermusafir, hayati perasaan kita dengan rumah kita. Dalam hidup ni mesti kita akan bermusafir. Bila kita keluar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hati kita terikat dengan rumah kita. Nak balik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah perasaan yang kita nak kena bina dalam diri kita. Saya selalu juga naik kapal terbang. Naik kapal terbang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita duduk waiting room tu, tempat menunggu tu, saya merasakan seolah-olah waiting room tu ialah alam barzakh. Saya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi alam barzakh ni ialah waiting room, tempat menunggu nak balik, nak terbang balik. Di dunia ni ialah negeri permusafiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita mati, kita menunggu nak berjalan, kita menunggu kita nak terbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kalau tengok orang di airport ni, keadaan dia macam ni. Ta'ala senawat. Dengan beg-beg dia kan, dengan beg-beg hak yang nak buh dalam kargo lah, hak ada galas yang nak bawa lah. Jadi begitulah yang dikatakan ghalibnya orang yang nak balik. Dia ada gaya nak balik tu dengan beg-beg. Jadi begitulah orang yang nak balik jumpa Tuhan, dia mesti bawa bekalan. Apa bekalan nak balik? Allahumma salli ala sayyidina. Apa bekalan yang dia nak spend untuk dia nak balik jumpa Tuhan? Di dunia ni lah tempat kita, macam kita katalah orang pergi ke Australia, pergi ke UK, melancong kan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila pergi melancong ni, hatta pergi Mekah sekalipun, pergi bawa beg, tap beg sikit ya, balik beg beranak kan. Pasal apa tu? Memang macam tu sunnatullah bila mana kita melancong, bila mana kita pergi negeri orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila pergi negeri orang, kita nak balik ke negeri kita. Benda yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habuan kita balik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, bila kita tengok orang yang tunggu di ruangan menunggu di kapal terbang ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di airport ni, setiap orang sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri. Saya tengoklah layan diri sendiri, relax. Ada handset, tengok handset, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Tunggu. Dan ghalibnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang ni sendiri-sendiri. Kalau tanya abang pun, Allah, 2-3 minit lepas tu sila sendiri. Tu perjalanan balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca tu dalam kubur pun. Dalam kubur tak duduk ramai pun, duduk seorang-seorang kan. Sebab itu Khalifah Uthman radhiyallahu taala anhu, dia kalau sebut neraka dia tak menangis. Kalau sebut mahsyar tak menangis. Sebut kubur langsung menangis. Orang tanya pasal apa Amirul Mukminin? Sebut neraka, sebut mahsyar tak menangis, sebut kubur menangis.
Dia kata neraka kalau ditakdirkan masuk ramai, kata dia. Allah Sayyidina Muhammad dimakan juga mahsyar tu perhimpunan ramai, tapi dalam kubur seorang-seorang. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad begitu. Lepas tu menunggu ni satu penyiksaan tak? Sebenarnya satu penyiksaan juga. Jadi bila mana kita tunggu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tunggu ni sebenarnya satu penderaan. Waktu kita pengalaman naik bah dulu. Saya waktu balik Mesir naik motor ala Sayyidina Muhammad. Sampai balik Mesir naik motor. Pergi kuliah naik motor, balik kampung naik motor, ala Sayyidina Muhammad. Ada berapa kat waktu mula-mula tu. Ni saya duduk pokok senar ni. Kampung mak ayah, kampung kami di Baling tu. Ala Sayyidina Muhammad. Naik motor, ala Sayyidina Muhammad, beg buh dalam agah motor. Beg kain baju. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu ada dua orang anak, Afar dengan Amidin, ala Sayyidina Muhammad. Kecil lagi. Ustazah pegang belah kanan Afar, belah kiri Amidin. Bayangkan sejam setengah, Allahu Akbar. Saya tak apalah boleh bergerak-gerak juga kan. Ala Sayyidina Muhammad, ustazah tu, Masya Allah. Sejam setengah, ya Allah. Tapi itulah ala Sayyidina Muhammad. Perjalanan yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, laluan dalam kehidupan. Lepas tu anak ramai sikit naik bah. Tambah 3 naik bah, tambah Syamil naik bah. Motor lagi tak boleh balik kampung lah. Pasal 3 nak duduk tak mana dah. Melainkan duduk atas buaya lah aku nak duduk. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akhirnya naik bah. Naik bah pula. Naik bah ni pengalaman naik bah, Allah lama tunggu. Bah ni passion dia, tunggu dia tak main tu. Bila tak tunggu banyak pun nampak bah. Jadi naik bah ni bukan sebiji, bila bukan sebiji bah nak balik-balik tu. Bila start tunggu Sungai Petani barulah naik bah balik-balik masalah Sayyidina Muhammad. Allah tunggu bah ni. Ada beberapa kali tu Amidi pergi muntah atas bah. Habis dengan baju-baju saya. Allah. Jadi kalau lah muntah tu wangi okeylah juga. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Itu pengalaman. Jadi pengalaman ni tunggu ni teruk. Soalan Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang tu tangguh pula. Apa ni dia panggil apa? Tunggu flight, lepas tu dia delay pula. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, bagaimana perasaan orang yang tunggu nak balik? Saya pernah mimpi. Dalam mimpi saya tu, saya mimpi alam barzakh. Saya tengok dalam mimpi saya tu anak-anak Raja Kedah. Pasal apa main anak Raja Kedah saya tak tahu. Mana anak-anak Raja Kedah ni duduk di alam tu menunggu. Ni hak yang hak dah matilah. Raja-Raja Kedah, lepas tu anak-anak Raja pakat tunggu. Tunggu di alam barzakh tu, tengok cemuh tengok muka seseorang tu. Jemu, menanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bila kita tunggu ni teruk. Jadi yang masalah Sayyidina Muhammad, sebab itu orang yang rindu nak balik ni bukan sakat di alam barzakh tu. Kalau dia baik, alam barzakh ni dia sudah dibuka pintu ataupun pintu yang menghubungkan di antara alam tu dan syurga. Ketika itu masalah Sayyidina sudah pun dibukakan kepadanya sesayup mata mandang syurga dah. Ada satu orang senior kami, Ustaz Mak Kasim nama dia, Ustaz Muhammad Qasim. Dia balik Malaysia lebih dulu daripada saya. Bila dia balik Malaysia, masalah Sayyidina Muhammad terus dia terjun di medan dakwah. Dia bergaul dengan para ulama negeri Kedah. Dia jadi khadam ulama, bawa bank ulama. Orang ulama Kedah waktu tu tua-tua. Jadi ada waktu tu dewan ulama ni, saya ulama tua-tua, dia yang paling muda sekali. Akhirnya subhanallah, dia khidmat ni payahlah. Kalau kata orang balik Mesir ni nak duduk dalam situasi itu dulu. Banyak orang balik Mesir dia kira nak kerja dulu. Dia ni balik Mesir, dia duduk dalam dunia ulama dengan para ulama. Satu hari Sayyidina Muhammad dengar berita dia meninggal, aksiden.
Bila dia aksiden ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia pun tak apalah, habislah umur dia aksiden tu. Ada satu orang kawan dia lagi, senior saya juga, namanya Ustaz Fuad Helmi. Ustaz Fuad Helmi ni, dia pimpinan pelajar kami, pelajar kita di Kairah dulu. Dia balik Malaysia, dia pun sama juga. Balik Malaysia, dia mengajak dia Mata Mahmud tu banyak guru-guru dia, guru kami juga. Ustaz tua-tua ni bila mana mai jemputan kuliah ke ceramah ke, ada Sayyidina Muhammad, lepas tua lah, lepas tak nak pi. Lepas Fuad, hampi Fuad. Dia dah pergi ganti ustaz-ustaz kuliah-kuliah ni. Ada Sayyidina Muhammad. Kereta tak ada lagi, pakai naik motor lah. Dia main daripada rumah dia dalam raga motor tu semua kelengkapan hari tu. Tak balik rumah lah. Kalau ada kuliah ke jemputan apa ustaz-ustaz ke suruh dia pergi, dia kalau orang kata Pak Yik, dia Pak Yik ustaz. Mana ustaz arah pergi salah senang. Lepas tu subhanallah, dia tibat dengan program kepemudaan, kemasyarakatan dunia dia, masalah ala Sayyidina Muhammad, subhanallah. Jadi dunianya lah dunia dakwah juga, berlomba dengan masyarakat. Satu masa masalah Sayyidina Muhammad, dia sambung master kot di Kuala Lumpur, di UKM ke UM saya tak tahu, saya tak ingat. Tapi setiap bulan dia balik sebab dia ada usrah pemuda di kampung. Tu jiwa juga tu yang boleh pulang setiap bulan kerana usrah ya. Subhanallah, satu hari masalah Sayyidina Muhammad, satu masa dia mimpi kawan dia Ustaz Ahmad Kasim ni yang mati dulu ni. Ketika tu dalam mimpi tu Ustaz Ahmad Kasim kata Ustaz Fuad Helmi ni, dia kata, Fuad, hang berjuang Fuad, hang sungguh-sungguh Fuad, buat kerja nak buat dakwah, buat dakwah, kata dia, buat sungguh-sungguh. Aku nak bangkang hang, syurga aku tengok seluruh mata memandang, kubur aku seluruh mata memandang. Ni cerita mimpi, dalam mimpi ni jumpa dengan Ustaz Ahmad Kasim ni. Jaga-jaga tu dia menangis, dia kata, ya Allah, Tuhan nak bagi apa kat dia? Akhirnya begitulah, dia lagi semangat dia buat kerja. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia satu hari dia pergi benang, turun benang, dengan takdir Allah dia terpijak tulang ulang dalam benang tu. Ulang ni walaupun dia betul lah tak ada, dia tulang tinggal bisa juga. Akhirnya kaki dia bengkak sampailah salah Sayyidina Muhammad dia mati dengan sebab bengkak bisa ulang tu. Cerita ayah dia bila dia nak habis umur tu duduk atas kursi malas tu, habis umur langsung peluh bersimbah muka dia. Orang mati syahid ni tiga alamat. Yang pertama mati peluh, yang kedua mati senyum, yang ketiga mati keluar air mata. Ustaz Fuad Helmi dia mati peluh. Maknanya hidup ni mudah ya, betul dengan Tuhan ya. Bila kita betul dengan Allah tu, saya kiralah orang suka ke, orang tak suka ke, orang nak buang ke, kita yakin kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ilmu itulah jadi penimbang. Betul tak kita buat? Orang yang ada ilmu tak susah. Ilmu timbang, ukur, mesh tengok. Sesuai ada dengan syariat. Walaupun orang kata tak betul, pergi kat orang. Aku betul, yang penting aku rasa ilmu aku kata betul. Betul ya lah. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, begitu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka tu di dunia ni bagi orang yang menanti. Jadi hari demi hari ni kita tunggu bila lah nak mati. Jadi hari-hari bagi orang yang menanti ni dia satu penderaan. Sebab dia nak balik. Sebab tu ad-dunya sijnul mu'min, dunia penjara orang beriman, macam sangkar burung. Dunia ni tak bebas. Macam dalam sangkar. Bagaimana kata tak bebas dunia ni? Yang pertama, dunia ni dia dikekang dengan hukum. Ni boleh, ni tak boleh. Dia ada SOP dia. Ni boleh, ni tak boleh. Allah Sayyidina Muhammad. Bila kita bebas? Bila mana? Dalam syurga esok. Dalam syurga esok, arak boleh minum. Allah Sayyidina Muhammad. Perempuan, tak tahulah berapa puluh, ratus perempuan. Kita boleh bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Waktu tu subhanallah bebas, baru betul. Kehidupan betul. Di dunia ni kehidupan tak betul. Kehidupan yang terpenjara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Jadi bila mana kita tengok burung dalam sangkar, tu ibarat orang beriman dalam dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita duduk ataupun perumpamaan orang duduk dalam penjara. Orang duduk dalam penjara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah menanti. Kalau kita tengok saya membayangkan macam mana perasaan Datuk Najib bila mana mahkamah menetapkan 12 tahun penjara. Lama. Lama 12 tahun. Duit tak ada masalah. Tapi terpenjara tu. Tapi dia masih ada peluang untuk merayu di mahkamah rayuan. Tapi kita bayanglah masalah Sayyidina Muhammad dalam 12 tahun. Allahu Akbar. Subhanallah. Masalah Sayyidina Muhammad. Kecuali kalau seseorang itu orang beriman. Dalam penjara, bagi orang menganggap negatif. Tapi bagi orang yang faham takdir dalam hidup, dia anggap positif. Mungkin Tuhan nak suruh aku baca Quran dalam penjara pun. Mungkin Tuhan nak suruh aku wirid selawat sebanyak dalam penjara pun. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila duduk dunia ni, tersibuk dengan dunia dan tak ada dengan akhirat. Bila masuk penjara, pulun akhirat saja. Positif. Sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya, itulah ruang-ruang yang Tuhan bagi kepada hamba-hambanya kalau dia faham erti hidup dan erti mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah menghalang kamu daripada ziarah kubur. Taib. Pasal apa Nabi pada peringkat awal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang para sahabat untuk ziarah kubur? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bahasa orang Kedah ni dia panggil buang buruk. Buah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia peringkat awal ni dia bukan manis lagi pun. Dia bukan manis lagi. Jadi maknanya masalah sayyidina Muhammad nak betul dulu akidah. Nak betul dulu akidah. Sebab orang ni kalau tak betul akidah, kubur ni macam-macam pula. Masalah sayyidina Muhammad, kubur ni macam-macam pula. Banyak orang Melayu kita ni dia buat macam-macam khurafat di kubur. Kalau dia pergi ziarah kubur wali-wali, kalau dia lempak macam-macam dalam kubur tu. Dengan bunga, dengan apa tu, apa cerita tu. Tak ada Sayyidina Muhammad. Jadi mungkin pada zaman jahiliah pun sama khurafat-khurafat tu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak settle dulu maknanya akidah. Kubur tak boleh bagi manfaat dan juga mudarat. Jadi bila mana dah settle dah yang dikatakan akidah para sahabat, Nabi kata faz ala fazuruha, la boleh ziarah dah Rasulullah. Sebab dah bersih dah, semua dah faham dah. Jadi ziarah kubur ni kita kena faham konsep ziarah kubur. Ziarah kubur ni bukan kita nak pi nak pi mayang atas kubur. Atas kubur ni ibadat macam ibadat atas kubur dia seperti mana ibadat dalam tandas. Cuma dalam tandas ni kita bertafakur terhadap kita fikir terhadap nikmat kita boleh qada hajat, kencing dan berak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi di kubur kita bertafakur terhadap hidup kita lepas kita hidup ni. Hidup kita lepas kita hidup ni, iaitu hidup lepas daripada mati. Hidup, mati, hidup balik tu. Macam mana lah aku nak balik kubur ni? Macam mana aku nak balik lepas mati ni? Macam mana hidup aku di sana? Iman aku selamat tak waktu aku nak balik jumpa Tuhan ni? Aku boleh mengucap atau tidak waktu aku nak mati esok? Aku tak tahu aku macam mana. Tu dia panggil tafakur dalam kubur. Kita pergi kubur tu teringat, ya Allah. Sambil-sambil kita hadiahkan Fatihah, Qul Huwallahu Ahad dan sebagainya. Jadi kita hadiahkan segala-galanya kepada orang dalam kubur. Segala-gala lah masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu doa yang diajak oleh para ulama, bila mana kita berdoa, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Tolonglah ampun wahai Tuhan dosa aku, mak ayah aku seperti mana mereka mengasuh aku ketika aku budak dulu,
ketika kami kecil dulu. Lepas tu, Tuhan, tolong ampun dosa orang Islam laki-laki dan perempuan. Tolong ampunkan dosa orang beriman laki-laki dan perempuan. Dan tak kira lepas tu al-ahya minhum al-amwat. Hidup depa, hak mati, yang hak hidup dan juga hak mati. Minta Allah tolong ampun semua. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata fazuruha, ziarahlah kubur. Ziarahlah kubur. Jadi konsep ziarah kubur ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan pi buat benar-benar hak tak senonoh atas kubur tu. Taib, ziarah kubur ni sebenarnya kita ziarah mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk iktibar untuk diri kita. Untuk diri kita. Pi ziarah kubur, dia cuba sebab dia nak sebabnya adalah untuk mendapat pantulan daripada ziarah kubur atau kesan daripada ziarah kubur tu. Kesan dia apa? Kami tak rasa apa pergi kubur, rasa gerun ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi kubur ni takut. Dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kita pula tu, pelik ni orang kita ni. Bila sebut kubur ni dia ingat hantu. Takutlah pergi kubur, hantu. Ada kampung di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat saya mengaji dulu. Turun-turun baih masalah sayyidina, turun-turun baih masalah sayyidina Muhammad. Lepas tu nak pergi pondok dengan kena lalu kubur. Masalah sayyidina Muhammad. Jadi bila lalu ni, bila turun baih daripada kampung nak pergi mengaji, masuk pondok berjalan kaki dalam 1 km tu. Turun baih jalan kaki masalah sayyidina Muhammad. Kadang-kadang daripada baling turun malam. Pukul 7 baru sampai. Pukul 8 baru sampai. Depan kubur tu berjalan. Tak tengok kubur tau, jalan terus. Pasal kita masalah sayyidina Muhammad, dia takut dengan hantu. Masalah sayyidina Muhammad, teman kubur ni memang ada makhluk-makhluk tu. Masalah sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kubur ni kena bagi ada perasaan kita kemesraan dengan kubur tu. Jadi orang bila ziarah ni sebab ada kemesraan yang pergi tu kan. Kita pergi rumah orang sebab kita rasa teringat. Mesra hubungan dengan dia, kita pergi rumah orang. Bila tak teringat, kita tak pergi. Jadi kubur tu kena ada perasaan tu. Dia macam orang tua-tua. Bila mana dulu orang tua-tua ni, kalau budak-budak main masjid, dia kata, pergi main jajah, orang tua-tua nak mayang. Betul tak? Tak kena kan? Dia kena panggil mai semayang. Ni mana konsep tu pun tak satu pelik. Orang tua-tua kata, pergi jajah, pergi main jajah, orang tua-tua nak mayang. Dia kena ubah konsep, mayang. Bagi dekat dengan masjid. Di kubur ni kita kena bagi dekat. Hari ni orang jauh daripada kubur, orang pergi kubur raya setahun sekali ya. Raya puasa pergi, raya haji tak pergi dah kot. Soalan Sayyidina Muhammad. Tu pula ada pula orang pergi halang ziarah kubur. Bid'ah pula ziarah kubur air raya. Pakai tak pergi dah lah. Dah orang tak pergi, tak bagi pergi lagi. Lagi-lagi lah. Dia macam baca Yasin juga lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Yasin ni, Nabi kata Yasin lima quri aslahu. Yasin ikut apa kita niat. Soalan Sayyidina Muhammad. Maka ulama pun tak satu pendekatan. Malam Jumaat baca Yasin. Semua masjid baca Yasin malam Jumaat. Jadi tiba-tiba ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada pula orang kata baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam Jumaat bacalah suratul kahfi. Nabi suruh baca suratul kahfi. Ada tu masjid, bila orang tekan dia pun jekir masjid, buatlah. Lah ni kita ubah, kita baca Yasin, tukar baca suratul kahfi. Ni sebuah tempat di Kelantan. Akhirnya bila baca suratul kahfi, orang mula tak mai. Pasal panjang soalan Sayyidina Muhammad. Soalan panjang. Lepas pun menghadapi kemerosotan jemaah, orang tak mai. Akhirnya lepas pun mesyuarat balik. Bila mesyuarat balik ni, mesyuarat macam mana? Buat macam ni. Seminggu baca Yasin, seminggu baca suratul kahfi. Jadi macam mana pula? Ketika tu malam Yasin ramai, masa suratul kahfi tak ada orang pula. Apa nak abang ni? Orang Melayu ni, surah yang paling dia hafal sekali, Yasin.
Tak tengok pun orang baca hujung dia boleh sambung. Orang Melayu ni, masalah Sayyidina tiba-tiba nak stop tak lagi baca pula. Lama-lama habis Yasin. Apa lagi surah yang kita hafal? Surah panjang sikit yang kita hafal. Mana orang hendak buat tu bagi terus je lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teruskan, jangan duk. Stop. Depa yang depa hak boleh beramai, hak depa tak rasa berat, depa amai dah, bagi jalan jelah. Gitu. Lepas tu bagi ilmu, baca juga suratul kahfi. Begitu. Ni pendekatan dakwah dia panggil. Islam ni dia lembut. Bila kita bawa pendekatan keras, orang lari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agama ni kan susah. Agama ni, hukum ni dia berat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana dia berat, pandai-pandai masuk. Pandai-pandai masuk. Nak bagi orang buat, nak bagi orang beramal. Orang kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak panggil berzikir, no? Dia kalau panggil zikir tak mai, panggil makan insya-Allah. Jadi sebelum makan zikir dulu tau. Ataupun Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad makan lepas tu zikir, tak kena turun balik kot. Maulid punya lepas makan orang tunggu. Pasal apa? Nak buat zikir, boleh tahlil. Baca la ilaha, zikir la ilaha illallah. Tu pada kata ulama dia panggil dakwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila mana Nabi suruh ziarah kubur, sebenarnya ada fiqh yang kita nak kena ambil. Ziarah kubur lembut hati. Bila keras hati, ziarah kubur. Ala Sayyidina Muhammad. Mana ziarah kubur ni, dia sebenarnya kalau ziarah sekali tak bagi kesan. Dia kena jadi satu adat atau perangai ziarah kubur. Dia macam inilah Nabi kata kepada anak muda. Nabi kata, Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa anak muda, ya ayuha syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Nabi kata, wahai anak-anak muda, siapa-siapa ada kemampuan, kahwin, kata Rasulullah. Tapi kalau kamu tak mampu, Nabi kata, fa'alaikum bisyam. Kamu hendaklah berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina. Ada orang yang kata, Ustaz, puasa tak turun nafsu pun, duk macam tu juga. Puasa berapa hari? Dia kena puasa jadi adat. Masalah. Jadi tak mampu nak kawal nafsu. Puasa, buat puasa Nabi Allah Daud. Hari ni puasa, selang puasa. Ataupun paling kurang Isnin Khamis puasa. Bila jadi adat, barulah dia kawal diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ziarah kubur sekali tak bagi kesan, dia kena berkali-kali. Fazuruha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Ana macam ni nak. Kita pergi masjid awal. Pergi masjid awal tu, Allahumma salli ala Sayyidina. Sebelum masuk masjid, pergi kubur dulu. Itulah hikmah pasal apa? Orang tua-tua dulu buat kubur tepi masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kubur jauh pada masjid, hikmah antara lain supaya orang dalam kubur tu mereka terhibur dengan yang mereka dengar azan, Quran dan sebagainya, terhibur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kata dengar ke dalam kubur? Orang duk bang-bang apa tu dengar ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ni tak ada benda yang mustahil pada sisi Tuhan. Contoh saya katalah, ada orang kata pula, hai kita duk hantar-hantar sampai ke tak? Ni macam nak nafi Tuhan tu maha berkuasa. Kata Syinuddin macam ni, kita duduk dalam rumah. Kita tutup semua pintu-pintu bilik rumah kita. Tutup pintu luar, tutup pintu dalam. Lepas tu kita tak pula Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Di pintu ni kita tak. Kita buh kain ke. Kita hantar mesej dekat anak kita di Mesir tu, anak kita di Amerika tu. Sampai tak? Sampai. Sallallahu Alaihi Wasallam sampai. Padahal tutup habis lah. Sampai. Tak mustahil, mana boleh? Tak mustahil sampai. Cumanya Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Baik, nak bagi sampai ni, dia bukan sekat niat, dia kena lafaz. Lafaz dia, wahai Tuhan, sampaikanlah pahala kami ni kepada si mati.
hasibna Allahumma ala qiraatina thawaban jazila wa ajran minka adila wa ajran minka azima. Jadi guna Allahumma, wahai Tuhan. Dia lafaz doa. Faham? Bila lafaz doa ni takkan tak sampai. Lafaz doa. Bila kita berdoa, Allah sampaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi bila mana kita ziarah kubur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tujuannya ialah untuk haban orang mati, yang kedua untuk haban diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Apa haban diri kita? Turiqul qalba. Yuriqul qalba, melembutkan hati. Okey. Jadi maknanya ziarah kubur ni dia kena mingguan. Dia kena mingguan. Kalaupun tak boleh ziarah hari-hari, kita ziarah mingguan. Kalau guru kami dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ziarah hari-hari. Perkampungan depa ni, guru kami dulu, lepas daripada Isya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas bayang Isya, orang dah balik, dia tak balik lagi. Dia bawa pelita cemeni. Cemeni orang panggil. Cemeni. Pelita hak yang dalam tu ada sumbu tu. Luarnya kaca tu. Bawa pelita tu pergi kubur. Sallallahu alaihi Muhammad. Pergi kubur ni, dia pergi sangkut, pergi di kubur, sangkut di ranting pokok, dia baca Quran. Tu jiwa apa agak-agak macam tu. Kita nak pergi tengah-tengah malam tu tak pergi kot no. Seorang-seorang tak pergi. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau nak pergi pun ajak member pergi ataupun ajak bini pergi. Allahumma salli ala, nak pergi nak ajak kawan segan. Jom kita pergi. Saya ingat tak ada orang ajak bini pergi kubur malam-malam kot. Allahumma salli ala sayyidina. Tak ada orang pergi kubur. Tu guru bawa kubur, bawa pelita tu pergi kubur baca Quran tengah-tengah malam. No, tu dia panggil jiwa sufi. Ada tahu kita guru saya? Masalah, saya cerita tu guru dia. Tok guru dia di petani, masalah Sayyidina Muhammad. Depa tok guru kan. Tok guru. Depa minta kampung depa tu, tok guru minta dia buat kubur dia siap-siap. Dia macam raja-raja agaklah. Raja-raja ni dia ada kubur dia raja. Kubur dia raja. Kubur dia raja ni masalah Sayyidina Muhammad. Dia sudah ada liang lahat dia sendiri. Cuma dia duk pergi tengok liang lahat dia tak pergi kot. Ada satu orang tu, dia orang kaya. Masjid tu dia buat, masalah Sayyidina Muhammad. Masjid tu dia buat, dan semua keluarga dia, masalah Sayyidina Muhammad, selepas daripada dia buat masjid tu, dia sudah siap. Ini kubur keluarga dia. Termasuk kubur dia sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana dia pergi masjid, dia juga pergi di kubur dia pergi kubur dia. Jadi tok guru ni dia buat satu liang lahat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana petang lepas asar dia akan pergi ke kubur dia. Lepas mayang asar, masalah Sayyidina Muhammad pergi ke kubur dia, liang tu, lubang saja tu. Dia turun dalam liang lahat, dia baring tidur dalam liang lahat. No. Bayang orang macam tu agak-agak lah. Kalau macam tu punya pasien, dia minat sinetron tak? Sinetron ke, drama ke, apa ke, tak ada lah. Dunia tak ada dah, yang ada akhirat ya. Itulah yang dikatakan mengingatkan kamu kepada akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Turiqul qalba. Jadi dia yuriqul qalba, dia melembutkan hati. Bila hati lembut, wa tudmi'ul aina, dan dia akan menyebabkan mengalir air mata. Mudah kita menangis. Sebab dia ni, bila kita pi, dia akan tengok, itu akan mengesankan hati. Hari ni pi, seminggu lagi pi, hari depan pula pi. Jadi dia akan jadi satu jalinan yang berhubung di antara minggu ke minggu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi seseorang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata guru kami, waktu yang paling nak bagi rasa perasaan tu, waktu kita pi selepas asar, waktu matahari nak terbenam.
Ni cerita dia, kalau kita tak pernah buat, kita tak faham. Pi buat tengok. Soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Lepas tu, kalau kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak pi tiap minggu tu payah juga no. Sebab sibuk sangat kadang-kadang dengan kerja-kerja kita. Dan ni macam ni. Orang ada duit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ni cadangan saya lah. Cari orang yang pandai buat khat, tulis bagi elok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu apa dia tu? Hak ni ialah yang kita kata, kalau orang habaq kata Pak Long kita tahu tak? Pak Long kita hujung kampung ni meninggal lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kita kata macam tu, habuh kataan tu. Buat khat bagi elok, lepas tu tak ruang tamu. Ataupun tak tempat tengok TV senang. Jadi bila kita tengok TV, kita nampak juga tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. No? Bagi ada. Ini cadangan saya lah. Kalau pada duit. Siapa tak apa ada duit, masalah Sayyidina, sebab nak kena upah juga tu, beratus juga. Orang buat khat tu, masalah Sayyidina Muhammad. Siapa tak apa ada duit, pi cari, pi ambil gambar. Lah ni ramai. Ni fotografer. Bila semua orang ni ialah tukang gambar semua kan. Pi ambil gambar kubur nak. Ambil gambar kubur tu bagi elok, buat besar sikit frame ni, balik rumah tak ada rumah. Boleh buat? Boleh? Buat. Soalan bagi ingat mati. Lepas tu tak tahu mana? Tak tempat yang senang kita tengok. Di mana? Tak dapat di dapur apa. Mereka tak makan nasi lah pasal. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tempat yang mudah kita tengok. Sebab guru saya macam tu. Dia kata hampir kubur. Hampir kubur, hang balik senang hati daripada kubur. Balik tanah kubur ke, rumput pada kubur ke. Lepas tu tak di tempat kita duduk rajin tengok. Waktu saya mengaji dulu, saya tak di tempat kita duduk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tempat study tu, tempat baca buku, tempat duduk mengapai tu, bulan pirin. Hai, selama duduk tengok tu, takut gerono mati. Kita tak ada berahiu nak buat benda tak elok. Tu hikmah, cuba buat. Ada silahkan. Kalau subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau macam ni. Lah ni orang duk jual tu. Apa dia panggil? Peralatan kapan apa semua kan. Kerja tu sebenarnya kerja pendapatan tu, kata Allah, kerja pendapatan tu, pendapatan tu, kerja tu makruh. Jual peralatan mati. Apa? Dia apa dia panggil? Macam satu masalah Sayyidina Muhammad, pakej yang lengkap lah, dengan kapalnya, dengan apanya, satu kotak tu kan. Pasal apa makruh? Sebab dia mendoakan orang mati. Dia ni tak mati, orang ni tak ada duit. Bila orang mati baru ada duit. Lah ni tak apa. Lah ni masalah Sayyidina, pergi beli ke kapal tu. Beli ke kapal. Beli siap-siap. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad tak di rumah. Di mana? Tempat kita duduk ambil baju kita. Kain pelikat kita buh sekali. Tentulah kita buh dalam bilik kita. No, masalah Sayyidina Muhammad, bila kita pegang kain ambil, terpegang juga ke kapal tu. Teringat mati tak? Teringat. Nah, bagi ingat sehari semalam 24 kali. Kata ulama, mana-mana orang yang sehari semalam tak ingat mati 24 kali, maka hidupnya tak ada arti. Jadi hidup ni mesti ingat mati. Naik kereta mengucap dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengucap siap-siap. Kut mana kita datang ke depan nak idea apa kita tak tahu. Nak lintas jalan mengucap juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak tahu kereta nak main kanan, nak main kanan kan, nak main kiri. Kadang-kadang tengok tak ada kereta, tapi kereta main ada. No? Jadi kita tak tahu hidup ni. Apa segala pun beringat, ya Allah, tak tahu hidup ni macam mana. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah caranya untuk melembutkan hati. Qala wa tudzakkirul akhirata, dan mengingatkan kamu kepada akhirat. Hari ini hari kita duduk di 9 Zulhijjah, esok kita raya. Hari ini hari terbaik sepanjang tahun. Dalam setahun ni hari paling baik sekali. Di hari ini subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari ini banyakkanlah zikrullah. Hari ini kita puasa nah, sallallahu alaihi wasallam. Yang tak makan apa lagi niat terus puasa.
No, yang tak makan apa lagi, niat puasa. Hari ni puasa kelebihannya besar. Puasa hari ni diampunkan setahun yang lepas, diampunkan setahun yang akan datang, 2 tahun. Ampun dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hari ini hari kita melihat, hari kita merasakan perhimpunan besar manusia di padang mahsyar esok. Cuma kemarin saya tengok dalam WhatsApp orang hantar Sallallahu Alaihi Muhammad, keadaan di Mina lengang, tak ada orang, sunyi, tak macam sebelum-sebelum ni. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi Saudi buka haji untuk ayat dia ya. Tak ada orang. Ayat dia berapa banyak mana aja Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang lu ada juta-juta. Kereta pun tak ada, tak sibuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan kalau pengalaman saya waktu berhaji dulu, hari 8 tu dah sibuk lah. Mana hari lepas asar tu kereta bergerak dah. Maknanya nak pergi ke padang Arafah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni hari terbaik. Kita harapkan insya-Allah kita puasa dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga terampunlah dosa kita yang setahun dulu dan terampun dosa kita yang setahun yang akan datang insya-Allah. Jadi subhanallah, nusallallahu alaihi hari ini kalau ada kesempatan nusallallahu alaihi pilah ziarah kubur. Pilah ziarah kubur. Jadi kubur ni dia adalah perhentian pertama di antara perhentian-perhentian akhirat. Siapa yang selamat di alam kubur, selamatlah di perhentian-perhentian yang akan datang. Siapa tak selamat di alam kubur, dari semakin susahlah yang dia akan tempuh di perhentian-perhentian yang akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fa innahu yuriqul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirata. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya tak sempat nak tengok soalan-soalan yang dikemukakan dalam grup infak tu. Insya-Allah saya akan tengok, lepas ni saya jawab insya-Allah. Cumanya Salah Sayyidina Muhammad, esok kita cuti. Salah Sayyidina Muhammad, hari raya kedua pun kita cuti. Kita mengaji balik hari raya ketiga insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan insya-Allah hari korban ini Salah Sayyidina Muhammad akan mengingatkan kita kepada pengorbanan besar yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga hari korban ini kita kena ingat bahawasanya hari ini hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil yaumul jihad. Korban ni bila mana korban masalah sayyidina Muhammad, kita melihat kambing, lembu disembelih pada hari itu, jadi kita ingatkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi darah yang mengalir tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun sanggup untuk memberi darah dan nyawa kita untuk agama ni insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tahniah pada semua yang Tuhan izinkan dia untuk buat korban. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia buat korban, bila mana lembu disembelih, jadi sebelum mercik ataupun menitik darah ke bumi, Allah dah ampun dosa dia dah, subhanallah. Jadi kita ni satu berlapis-lapis Tuhan buat benda yang akan menghapuskan dosa kita. Pasal Tuhan nak bagi kita masuk syurga, hatu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya mengucapkan insya-Allah selamat hari raya Al-Adha pada semua, masalah sayyidina Muhammad, dan selamat menjalani ibadah korban insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah.